Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta akhlaqtani wa ana abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta akhlaqtani wa ana abduka wa ana ahmika wa alika nasta'in. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ni, Yaumul Jum'ah, pada penghulu segala hari. Allah SWT mengizinkan kita lagi untuk terus berada dalam suasana ketaatan. Seluruh amalan yang kita ada hari ini, seluruh ketaatan yang kita pelori hari ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena lihat dengan anugerah Allah. Jangan sampai terlihat adanya diri, yakni bukan tertegaknya amalan itu semata-mata kerana diri kita saja. Ianya adalah hasil ataupun natijah, kesan daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu zahir pada perbuatan itu mestilah dilahirkan dengan rasa kehambaan. Kita mampu melakukan ibadah itu, lalu terbinanya sifat kehambaan. Sifat kehambaan yang mana tunduk, khuduk dan tawaduk. Khuduk dan tunduk dan tawaduk.
di atas segala kurniaan yang Allah telah berikan kepada kita melalui amal ketaatan. Begitu juga dengan dunia jemaah sekalian, yang bersifat bermula tiada. Diri kita pun bermula tiada. Dunia pun hari ini adalah bersifat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita akan dunia itu bukan dengan semata-mata diri kita. Tertegaknya dunia itu adalah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menghadirkan rasa kehambaan atas segala apa yang kita ada hari ini adalah menjadi tuntutan. Malah ini menjadi satu perkara yang menjadi keutamaan untuk kita bina rasa tersebut, supaya kita mampu berjalan di atas muka bumi ini dengan sifat merendah diri. Allazina yamshuna 'alal ardh hauna. Ini sifat yang mesti kena ada dalam diri seorang hamba Allah. Kerana sifat inilah yang membentuk jiwa, membentuk hati kita agar sentiasa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, agar sentiasa merenung segala tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Dalam kehidupan kita ini jemaah sekalian, yang menjadi penghalang besar itu adalah apabila diri sudah tidak merasakan dirinya sebagai hamba. Penghalang apabila diri tidak merasakan sifat kehambaan. Sifat kehambaan inilah yang akan membawa dirinya itu untuk berjalan, hidup, melakukan segala suruhan, meninggalkan segala larangan, dan berada dalam segala bentuk situasi itu dengan sifat pengharapan kepada Allah. Dan iblis sangat menjadikan ini sebagai agenda, sehingga Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17, yang mana iblis begitu yakin untuk mendatangi kita. Dia kata dengan Allah apa? Dia akan datangi mereka, katanya, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka itu bersyukur. Membina sifat kehambaan itu akan membawa sifat syukur sebenarnya. Syukur terbina dengan sifat kehambaan. Dengan memandamkan sifat kehambaan, maka seseorang itu akan jauh dari sifat syukur itu. Dan bila jauh daripada sifat syukur jemaah sekalian, maka kerosakan pada ibadah, kerosakan pada kehidupan itu akan berlaku. Maka syukur itu akan berubah menjadi kufur. Mana mungkin beribadah itu menjadi elok ataupun diterima oleh Allah kalau sifat yang kita bina pada ibadah itu dengan sifat kufur. Ini yang menjadi agenda iblis. Dia takkan buat kita berhenti solat, dia takkan buat kita berhenti beramal bagi yang dah beramal, dia takkan buat kita berhenti dengan kuliah. Malah kadang-kadang jadi kuliah hantus pun ada kan? Kadang jadi ialah dari sudut amalan tu terbina lah. Tapi apa yang nak dipadamkan oleh musuh Islam, musuh kita yang nombor satu ni, adalah nak memadamkan rasa kehambaan. Rasa kehambaan inilah yang menjadi serangan utama iblis, agar kita tidak mampu membina rasa itu. Membina rasa itu jemaah sekalian, sehingga kan kita hadir untuk melakukan ketaatan, kita hadir untuk melakukan suruhan. Itu bukan terbit atau terbina dari sifat kehambaan dengan rasa syukur itu. Ini yang kita kena berhati-hati. Maka dengan itu jemaah sekalian, membina kesedaran di dalam kita melihat kehidupan ini, terutamanya menjaga akal fikiran kita, menjaga pola pemikiran kita, menjaga sudut pandang dalam kehidupan kita, menjadi satu perkara yang sangat dituntut. Akal yang mesti dipelihara
daripada corak pemikiran yang boleh merosakkan keyakinan. Dan kita mesti berhati-hati di dalam memahami sesuatu perkara, terutama dalam perjalanan hidup kita. Kita kena mesti berhati-hati, adakah pola pemikiran kita, corak pemikiran kita, ada pemikiran yang bersandarkan, berlandaskan kepada kebenaran. Nak tahu pemikiran kita ni bersandarkan atau bercorak ataupun berlatar belakang atau terbina dengan kebenaran, maka akan zahir sifat kehambaan, sifat kerendahan. Hamba tu ni kerendahan. Rendah hati ni bukan bermaksud tak ada apa. Dia rendah hati sebab saya tak ada apa. Bukan begitu. Rendah hati ni kerana dia ada Allah. Dikenal dengan jelas segala apa yang dia ada dari sudut ketaatan dia akhirat dan dari sudut keduniaan dia itu tidak tertegak dengan sendirinya. Dia adalah anugerah daripada Allah SWT. Itu pola pemikiran ataupun corak pemikiran. Corak pemikiran yang dia bina dalam memahami perjalanan kehidupan dia. Dan ini mesti kita kena ulang dan ulang dan ulang. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita nak ulang dan ulang dan ulang dan ulang agar ianya biasa bati dalam diri kita, agar pemikiran kita tidak lagi bercampur aduk, ataupun nak memastikan agar pemikiran kita sentiasa inline, sentiasa di dalam panduan, sentiasa di dalam garis panduan yang benar. Maka tiada cara lain adalah kita kena seringkali mengulangi perkara tersebut dalam membincangkan hal keadaan itu. Sebagai contoh, bagaimana nak membincangkan kehidupan dari sudut pandang kebenaran, atau bahasanya mentauhidkan kehidupan. Yang ini kita nak melihat hidup kita ni perjalanannya adalah perjalanan untuk akhirnya kita nak sampai kepada Allah. Perjalanan kita itu yang mana kita nak menuju kepada Allah, bukan menuju kepada amal, bukan menuju kepada apa yang kita ada hari ini, tetapi perjalanan kita ini nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang berlandaskan kepada jalan ini yang membawa kepada Allah mestilah terbina daripada asas jalan mengikut tarik nubuah. Mesti jalan yang terbina itu adalah mengikut, bersandarkan kepada jalan-jalan kenabian. Maka kita umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kita bina jalan ataupun mengikut jalan, mengikut syariat yang telah dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jalan itu adalah jalan yang mesti kita pelihara dan jaga. Dalam kehidupan yang sekalian, bagaimana nak memastikan kita jalan mengikut tarik nubuah? Maka kita hendaklah membawa kembali perbincangan hidup kita kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Perbincangan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW adalah perbahasan yang kita akan pastikan ianya sebati di dalam hidup kita. Kerana kita nak menjaga pola pemikiran kita agar tidak terjebak dengan kebendaan. Kita nak jaga hati kita agar punya sifat kerendahan, kehambaan. Maka mestilah ada kaedah yang kita kena ada untuk memberi panduan. Ya, kita faham kaedah Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tahu tentang Al-Quran, kita tahu tentang As-Sunnah. Tetapi dalam kehidupan kita, kita tidak ikut corak atau tidak ikut kaedah. Ya, ini hidup kita punya pemikiran sendiri. Ini masalah. Kehidupan kita punya gaya tersendiri. Oh ya, kita orang Islam, saya orang Islam, Ustaz. Saya orang Islam. Nah, kita ikut pengajian, kita ikut itu, kita ikut ini. Tapi ketahuilah jemaah sekalian, yang susah nak ikut tu ada diri kita yang punya style, gaya tersendiri. Gaya ataupun dia panggil ciri-ciri yang ada, ciri khas. Setengah orang tu dia ada bahasa mudah nak faham, dia ada style dia lah. Oh, dia ni style dia lain. Bahasa gitu kan. Oh, dia ni lain, cara dia lain. Walhal kita asalnya kita sama tadi kan, solat sama contoh.
Kita dengar kuliah sama, kan? Kita buat apa nampak sama luaran, kan? Tetapi bila come to life, bila datang pada kehidupan, maka dia jadi corak perbahasan dia berbeza. Kadang-kadang kita akan kata macam dia ada hidup dia sendirilah, dia ada cara dia sendirilah. Di sini yang kita kena berhati-hati. Sebab apa jemaah sekalian? Betapa halusnya masuk ancaman-ancaman itu adalah bukan yang masuk kepada yang terpelihara, yang telah Allah jaga, yakni agama Allah jaga. Allah jaga agama Islam, itu milik Allah. Allah jaga. Apa yang membawa kepada sifat Islam itu, agama, amalan, seluruh amalan itu terpelihara sebenarnya. Tapi yang menyebabkan rosak amalan itu bukan kerana amalan itu, tetapi kerana sikap ataupun diri seseorang itu, yang dia ada mempunyai cara dia tersendiri, style dia tersendiri. Malah kadang-kadang sampai tahap agama itu dipaham dengan sendiri. Malah agama itu ada garis panduan dia. Tapi ini semua kerana apa je maksudnya? Kerana berlakunya kepincangan di dalam mengurus takbir kehidupan. Dia tidak berbalik kepada kaedah, manhaj, metod, kaedah melihat kehidupan mengikut sifat wajib bagi Nabi SAW. Maka pendekatan yang digunakan di dalam perbahasan hakikat kehidupan terutamanya, maka kita membawa kembali untuk kehidupan itu untuk dibahaskan, untuk disandarkan kepada perbahasan sifat wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Dan ianya terbukti berkesan dan benar. Kerana yang pertama, kalau kita lihat Nabi SAW itu diutuskan oleh Allah SWT. Itu yang pertama dan utama dan menjadi tanggungjawab besar. Itu adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi SAW itu diutuskanlah untuk memperbaiki perangai, memperbaiki style tadi, gaya hidup kita, rutin hidup kita, corak fikiran kita, cara cakap kita, cara tengok kita. Itu semuanya mempengaruhi kepada sifat yang akan terbina dalam hati kita. Adakah sifat itu terbina dengan corak yang sebenar? Maka tengok dia ikut dalam kerangka apa, kehidupan dia itu dalam model apa. Maka sebab itulah Nabi SAW itu menekankan, menjadi agenda besar kehidupan ataupun utusan yang Allah SWT utuskan adalah untuk membawa kepada pembentukan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat dia disebut tentang hidup tadi, akhlak, perangai, jangan terkejut kalau amalan yang ada pada diri seseorang itu ataupun diri kita lah kan, tapi masih lagi gagal ataupun tidak terbina sifat-sifat yang membawa kepada kehambaan itu. Kadang-kadang contohlah, ini kita cerita realiti, mas sekalian, yang mungkin ada pengalaman pergi majlis. Ini saya bukan kata kita nak persoalkan, tapi kita nak ambil perhatian, kita nak ambil faham. Bagi contohlah kita pergi majlis ilmu lah, senang cerita. Majlis tu baik kan, majlis ilmu kan. Kita ambil lah majlis ilmu, kita ambil, saya fokuskan orang perempuan lah. Dia ada satu sifat, hati-hati, yang dipanggil perangai. Dia duduk dengan klan-klan dia, dia duduk dengan geng-geng dia. Hati-hati. Sebab dia ada perangai dia, ada style dia. Dia macam, oh, aku tak masuk dengan dia ni lah, macam ni aku masuk. Dia jadi masuk tak masuk tu sebab ada style dia. Yang orang ni style dia cakap lepas dia, zaf bagi, zaf cakap. Dia tak pandang kiri kanan, ada zaf itu. Sedangkan Nabi ajar kan, bercakap tu biar betul, benar. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Muslim itu, yang sebenar itu adalah yang orang duduk dengan dia selamat daripada lisan dan tangan dia. Tangan dia itu, lisan dia itu tidak membahayakan
Jadi dia jadi macam, yalah kita mengaji ilmu yang sama, tiba-tiba habis pengajian dia akan jadi macam berbeza-beza. Malah perbincangan mula nampak macam lain. Apatah lagi lebih spesifik kalau masuk benda-benda yang bersifat individualistik, macam keluarga aku, bisnes aku. Dia nampak. Jadi yang kita bincangkan tadi seakan-akan macam terlerai. Bahasa mudah pilih bulu. Ya, kadang-kadang nak salam pun, kalau salamnya ada geng, salam betul. Kalau salam dan tak berapa nak ni, salam pegang macam gitu. Kadang-kadang muka pun tak tengok. Ni Nabi, ramai orang bersalam tapi tak ikut cara Nabi salam. Nabi SAW mata tengok, bukan sekadar cium pipi. Kadang-kadang lebih cium pipi, puang-puang-puang ni. Mata tak tengok pun. Sebenarnya tengok. Kemudian perkataan macam tak ikhlas kan. Macam itulah bahasa-bahasa kehidupan. Benar tak ada. Ya, ini bayangkan dalam majlis yang elok, kita dah berada dalam majlis ilmu. Kadang-kadang wujud saya nak bagi tahu itu adalah kerana nak membincangkan perbincangan kita. Apatah lagi dalam perbincangan serangan pemikiran. Sebab itu kalau kita lihat pemikiran-pemikiran yang bersifat, kita namakan dia sesat lah, pemikiran sesat, dia akan ada satu kumpulan tersendiri. Dia akan cuba untuk jadi eksklusif. Dia akan jadi yang macam terpaling. Sebab antara ancaman bila hilangnya sifat kehambaan tadi, maka akan datang sifat keakuan. Keakuan ini juga boleh diterjemahkan pada kumpulan. Sebab tu Nabi larang sifat asabiah. Dia masuk geng-geng dia masuk yang boleh berbicara. Kalau geng-geng pula, geng bisnes cakap bisnes, yang tak masuk bisnes tak bercakap. Ini tak geng. Bolehlah geng soso lah tangan dia, soso lah. Yang ini yes, yang ini ngam. Sebab apa? Dia cerita masuk je. Panggil kenegu dia. Kenegu dia bercakap. Tu dia. Tapi kalau tak kenegu tu, membisu je. Memang kalau ikut adat, manusia ni akan duduk dengan yang dia selesa kan, adat lah. Tapi kalau konsep ibadah, dia tidak membeza-bezakan begitu. Kerana ada sifat membeza-bezakan dalam diri, kerana tidak ada sifat kehambaan, maka datanglah perbezaan itu. Perbezaan tu dah ada. Memang wujud perbezaan. Memanglah orang ni adat, contohlah backgroundnya orang Minang, ini orang utara kan, ini orang ni adat. Memanglah dari segi adat dia tengok tak sama dah. Kita menambahkan lagi tak sama tu, perbezaan dengan kita membezakan. Aku tak boleh masukkan dia, aku tak boleh ngangkan dia. Jadi ini yang kita kena perhatikan. Jadi maksudnya berapa? Ini contoh. Contoh yang mana perkara ini mesti kita perhatikan. Kita perhatikan dalam sudut pandang yang sebenar, kerana nak membina sifat kehambaan. Samalah juga ustaz yang ngajak online pun dia akan jawab salam geng-geng dia je. Bukankah itu sifat sombong? Hati-hati, sifat sombong ni itu dia panggil cabang dia. Adik-beradik pun boleh jadi tak sekufu ustaz. Ini yang berlaku realiti. Kalau kita renung balik, banyak realiti. Sebab itu berbalik kepada indikator tadi, ini mana kayu pengukur dia. Ini kehidupan, pemikiran, dan apa yang dia bina dalam hati dia itu melalui ilmu yang bagaimana. Sebab itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat sifat sombong itu dengan itulah tadi, dia bila kata datang membeza-bezakan, maka dia akan, kita bimbang, dia akan meremehkan. Ini sangat mudah berlaku jemaah sekalian. Nak meremehkan orang ni sangat mudah.
Apatah lagi dengan ancaman pemikiran. Pemikiran yang akhirnya dia punya pemikiran-pemikiran yang bersalahan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ataupun pemikiran yang tidak mengikut kepada kerangka yang benar, yakni ikut Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat dan para ulama yang muktabar. Kita boleh nampak kesan dia adalah dia akan ada sifat eksklusif. Dia ada sifat yang aku yang terpaling, bahasa kita trend sekarang ni, terpaling. Dan dia mudah untuk melihat yang berbeza dengan dia, ikhtilaf yang berlaku di dalam hidup dia, pemikiran dia. Dia terus akan meremehkan tanpa mengusul peksa. Dia tidak ada usul peksa. Dia terus meremehkan. Hati-hati. Sebab itu kita bincangkan pada pagi ini, jemaah sekalian. Yang pertama tadi kita bincangkan agar sifat rasa. Sifat rasa tadi kehambaan. Sifat kehambaan ini mesti terbina. Nak membina sifat kehambaan itu adalah dengan kita membina kesedaran. Sedar dalam menjaga pola pemikiran. Dengan kita menjaga pola pemikiran kita agar selari dengan keimanan kita. Jadi membina keimanan dengan kepercayaan dan keyakinan yang benar, keimanan yang berlandaskan pada tauhid yang benar, maka pemikiran kita akan terarah dengan baik. Maka melihatlah kita tentang apa saja kehidupan yang kita ada hari ini, terutama kita boleh beramal, kita ada amalan akhirat. Allah kurniakan amalan, kita boleh beramal akhirat ni, khususiah pun, umum pun boleh jadi akhirat sebagai contoh, kan? Dia tidak ada sifat berjasa, itu dia tidak nampak kepada diri dia, sifat umum. Contoh macam semalam kita buat munajat umat malam, kan? Saya buat munajat umat, kemudian adalah sesi soal jawab. Maka datanglah soalan tentang isteri duk bantu suami gitu gini. Maka kalau dia faham dengan kehambaan, dia tak akan nampak diri dia itu, tapi dia nampak atas pilihan Allah memilih diri dia untuk berkhidmat. Maka dia tak adalah sifat keakuan aku tu. Dia tak adalah menuding jari engkau, aku, engkau. Tak adalah dia istilah kenapa aku je, kenapa engkau tak. Dia tak ada istilah macam itu. Orang yang ada sifat kehambaan itu, dia tidak akan melihat manusia itu dalam terpecah kepada keadaan tadi. Dia melihat, oh aku je, engkau tak buat. Macam mana saya saja, dia tak ada. Dia nampak dia ada anugerah pada Allah. Bila anugerah, tak semua orang dapat. Anugerah kebaikan ni adalah satu perkara yang mesti kita syukuri dengan sebenarnya. Kerana tak semua orang boleh buat kebaikan. Tapi bila kita boleh buat kebaikan, kadang-kadang jadi bebanan, tekanan pula, kan? Sebab apa? Cara pandang tadi dengan kefahaman yang tidak seiring. Walau kalau memang dalam ngaji tasawuf tidak ada beza antara hamba yang malas saja yang membezakan. Yang membezakan kita di sisi Allah adalah takwa. Takwa pun itu di sisi Allah, bukan kita menentukan takwa seseorang dan diterjemahkan dengan amalan lalu membeza-bezakan. Maka pengajian tasawuf itu adalah untuk meleraikan perbezaan itu, kerana nak menanggalkan sifat mazmumah. Mazmumah itu yang akan membeza-bezakan. Perbezaan sudah ada, tetapi dia membeza-bezakan. Akhirnya membeza-bezakan itu, jikalau dia semakin dibiarkan, maka wujudlah yang mana dipanggil keakuan tadi. Membeza-bezakan, akhirnya dia ada puak-puak di sendiri. Hati-hati. Baik, maka di sinilah kalau kita lihat ada satu pemikiran yang kita menjadi ancaman juga. Antaranya adalah pemikiran yang dinamakan Islam liberal. Islam liberal ni yang kita pernah bincangkan, iaitu pemikiran yang mana melihat kepada, pertama, manhaj ataupun kaedah aliran Islam liberal itu adalah berpendapat agama Islam adalah agama yang benar. Namun pada masa yang sama,
aliran Islam liberal mendapat semua agama selain agama Islam ada juga benar. Pemikiran yang seperti ini dia akan ada satu cara yang dia letakkan bahawa kebenaran itu dia tidak letak pada yang benar, tapi kebenaran itu diletakkan kepada sangkaan dia. Semua benar, agama semua benar, kita tak boleh. Ini pula salah faham tu. Bila pemikiran yang tidak berlandaskan kebenaran, tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia ada sangkaan. Akhirnya sebenarnya dia cuba untuk mengatakan yang lain benar, tapi akhirnya dia akan mengaku dia je benar juga, Islam liberal ni. Sehingga kan tanpa sedar dia menafikan. Contoh Islam sudah ada kerangka manhaj sebenar, sudah ada perbahasan tentang hukum sudah siap, ikut Al-Quran dan Sunnah, kemudian ikut ijtima', punya ada qiyas, ada kerangka hukum ada. Tapi mereka yang serang balik, mereka kata kita tak boleh jumud, kata. Antara lagi manhaj dia tidak terikat dengan ijtihad. Dia suruh kita ni boleh takwil sendiri. Mereka juga memiliki takwilan tersendiri terhadap beberapa ajaran Islam yang mereka nampak. Asalnya dia kata Islam ni benar, tapi bukan Islam je benar, yang agama lain pun benar. Dia cuba nak pecahkan. Dia cuba nak pecahkan eksklusif itu. Walhal eksklusif itu bukan manusia yang letak. Allah, inna dina indallahil Islam. Tapi akhirnya mereka pula yang akan menyerang balik, mengatakan Islam ini yang sebenar ni sebenarnya dia yang benar. Pula nampak. Akhirnya itu yang kita bincangkan tadi. Corak pemikiran ataupun kerangka pemikiran atau pola pemikiran yang tidak membawa kepada kehambaan, pemikiran tidak membawa kepada sifat kehambaan, melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan, ini Allah, maka akhirnya dia akan pincang, dia akan balik pada keakuan balik, dia akan jadi terpaling balik. Macam dia lah yang pakar membincangkan hukum, walhal dia pun berpandukan ulama' dia juga kan. Ulama' dia ada ulama' dia, ada tokoh liberal dia. Bila kita sudah ada Islam yang dah sempurna kan, dia boleh petikai, nampak tidak? Akhirnya dia pun kembali kepada cara berfikir yang dia je betul, kita salah. Walhal Islam tidak begitu. Islam sudah ada, bukan mengatakan kau salah aku betul. Islam tidak berpegang begitu. Islam tetap mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu benar. Jadi siapa yang ikut Al-Quran dan Sunnah itu dialah yang benar kan? Ikut surah Allah, tinggal larangannya benar. Kita tidak pergi pada individu. Islam, agama Islam tidak milik etnik, tidak milik kaum. Kaum ini, kaum ini. Tidak. Islam syumul. Tetapi siapa yang tak ikut Islam, yakni tidak ikut yang jalan yang sebenar, dia terkeluar daripada jalan kebenaran. Bukan mengaku dialah benar. Islam tidak buat pengakuan begitu. Islam meletakkan jalan yang benar, maka dia balik kepada Islam, maka dia ikut jalan yang benar. Dia keluar daripada Islam, maka dia terkeluar pada landasan yang benar. Nah, mereka tidak setuju statement ini. Mereka kata mereka pun di jalan yang benar. Akhirnya tengok-tengok balik, dia mengaku dia benar, kita salah. Akhirnya dia mesti akan kona kepada, dia menyalahkan. Ini pun satu ciri ancaman pemikiran yang boleh menyebabkan kepada kerosakan akidah juga adalah datang sifat ancaman dalam berbalah, menyalah ni. Menyalah ni. Dia akan datang sifat berbalah-balah, menyalah-nyalah. Ini banyak berlaku terutama dalam aliran pemikiran, ancaman aliran pemikiran begini. Dia suka mempertikaikan, dia suka akan berbalah. Tak semestinya tafsiran begini. Sebagai contoh, dia melihat Al-Quran itu bukan hanya dikupas oleh Nabi katanya, bukan hanya dikupas dengan cara begini. Dia suruh keluar daripada konteks ijtihad, sedangkan Al-Quran ada kaedah dia, uslub dia. Dia tidak. Dia meletakkan
dia boleh takwil Al-Quran mengikut kepahaman dia, dan dia meletakkan syurga dan neraka tidak wujud, melainkan ia adalah kesan psikologi saja. Nampak? Dia kata syurga neraka ni mana ada wujud sekarang, kata. Tak ada wujud, dia sekarang nak menakut-nakutkan saja, nak bagi semangat saja. Nampak? Walhal itu iman, itu kaedah. Bila melihat kepada manhaj Islam liberal ni pula, kepada Rasulullah SAW, dia melihat Nabi pula. Dia kata apa? Mereka beranggapan bahawa sifat nubuah yang dimiliki oleh Rasulullah hanyalah kemampuan seorang manusia biasa untuk memimpin manusia lain. Oleh itu, sesiapa saja boleh memimpin, boleh mengambil alih sifat nubuah. Maksudnya dia tidak, nampak? Walhal sifat nubuah itu hanya ada pada insan yang terpilih. Dia tidak boleh berpindah-pindah. Dia bukannya pangkat. Dia adalah pilihan Allah. Jadi Nabi SAW itu dipilih oleh Allah, dilantik oleh Allah. Tapi mereka kata tak, Nabi ni sifat saja, katanya. Dan dia ada sifat kelebihan dalam memimpin, dan siapa-siapa boleh memimpin. Itu datangnya Nabi mereka tu. Di sinilah wujudnya Nabi, gerakan Nabi palsu ni pun mengaku Nabi. Sebab yang pertama, dia tidak lekat. Akhirnya dia betul, kita salah. Akhirnya konah, dia akan konah balik. Dia kata sifat perwatakan itu, semua itu pada diri saja. Dan dia meletakkan, nampak, dia kata apa? Dia kata apa kat sini? Segala apa yang dipraktikkan pada zaman Nabi tidak lagi relevan pada zaman sekarang. Sebab tu antara Islam liberal ni juga, dia memperjuangkan kemodenan dan meremehkan, merendahkan keaslian yang telah wujud sebelum itu. Bagi contoh, bersiwak. Apa ni bersiwak? Dia nampak kita pakai berus gigi lah sekarang, siwak tak pakai. Apa ni janggut panjang-panjang, bagi contoh. Zaman dulu tak ada jilid, zaman dulu tak ada, sekarang dah kena ni. Jadi apa saja peninggalan Nabi SAW, yang mana itu ya zaman Nabi, iktibarlah zaman sekarang pun bila kita pakai sama macam zaman dulu yang pernah Nabi pakai, maka iktibarlah, dapatlah pahala ikut Nabi. Tapi mereka menganggap benda tu sebagai ketinggalan zaman. Dan mereka menganggap peristiwa ni tentang Nabi lah, yang berlaku kepada sifat-sifat kemukjizatan. Mukjizat Nabi itu hanyalah mimpi. Bagi contoh pergi Mi'raj kan, Isra' wal Mi'raj. Mereka beranggapan pergi dengan mimpi, bukan dengan jasad sekali. Ini hati-hati. Ini ancaman-ancaman pemikiran ni semua sekalian. Baik. Dalam pandangan Islam liberal ini terhadap hadis, Islam liberal mempunyai pandangan atau kaedah tersendiri dalam memaham dan mentafsir hadis. Termasuklah mereka boleh mereka dikaji balik, mereka tafsirkan, takhrijkan hadis sahih Bukhari Muslim dengan cara mereka. Yang pertama, mereka cakap apa? Hadis-hadis tersebut tidak berasal pada Rasulullah SAW. Ia ada ciptaan orang yang ingin menjaga manfaat kepentingan diri mereka. Yang kedua, mereka kata apa? Hadis-hadis yang benar adalah hadis yang bersifat mutawatir, yang banyak. Mereka menganggap hadis ini rekaan, bukan pada Nabi. Jadi kita boleh ubah-ubah. Dan kesalahan yang paling besar dilakukan oleh mereka kata para imam hadis, di mana mereka hanya menekankan pada perawi hadis, tidak pada matan hadis. Dia pula komen, nampak tak? Walhal patutnya dia follow lah, dia belajar lah, tak tahu belajar lah kan. Tak, dia komen, dia kata dia komen. Apa tengok perawi ni, matan je yang penting. Bila matan penting, itu jadi haru tu. Walhal perawi itu juga terkesannya matannya. Dua-dua kena ambil berat. Jadi bila kata sekiranya mereka memahati kepada matan hadis, mereka tidak memasukkan ke dalam kitab mereka cerita tahyul.
Khair. Dan terhadap ilmu yang lain, ini aliran Islam liberal tidak menghormati ilmu-ilmu Islam seperti usul tafsir, usul hadis, ilmu jarah wa ta'dil, usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan sebagainya. Selama ini diiktiraf oleh para ulama. Ia diremehkan oleh mereka dan menganggapnya sebagai buatan manusia yang tidak sunyi dari berbagai kecacatan dan kesalahan. Ijtihad tafsiran Al-Quran yang sudah muktamad, yang dah ada qat'i pun mereka boleh cabar kembali. Ini pemikiran. Pemikiran ni yang sedang menular. Kenapa macam pihak yang sepatutnya ambil tindakan daripada etik kat media sosial? Dia bukan tak ambil tindakan. Nak mengambil tindakan itu perlukan banyak prosedur yang bukan sewenang-wenangnya boleh ambil begitu. Kita kena faham begitulah. Bukan semudah ABCD, cukup orang ni, tangkap orang ni. Tak, pertuduhan-pertuduhan yang nak dilakukan itu mestilah punyai kajian, punyai perancangan rapi. Walhal dah banyak dah pihak berkuasa tempatan mencegah, banyak dah. Sebab tu banyak kita dengar ajaran-ajaran ini yang telah dibenteras. Cuma pergerakan mereka ini pergerakan yang bukan kata kita boleh kawal dengan begitu begini, tidak. Sebab dia terlibat dengan adat kehidupan manusia. Jadi bergerak dia tu dia boleh bergerak dengan life hidup lah. Kadang-kadang kita tak tahu pun dia punya macam mana kan. Rupanya aliran dia macam ini. Sebab tu tadi pola pemikiran tu nampak macam okey je. Mereka yang terang-terangan pada zahir pun dah nampak sesat ataupun dah nampak kelirunya. Macam ni isu pahaman ni dia berselindung, dia berselinap di sebalik gaya hidup yang nampak macam Islam. Ini kata bahaya kan. Rupanya dia ada prinsip atau pandangan yang bersalahan. Maka macam mana tahu? Kita kena duduk dengan dia, kena bincang. Ataupun bila timbul isu-isu tertentu. Bila timbul isu-isu tertentu baru kita nampak background dia itu ataupun dia ini cenderung ke mana. Sebab tu kita nampak nanti cara fikir tu, pola pemikiran tu akan kita tahu dia ni. Dia ni cenderung ke sini, dia ni cenderung ke sini. Jadi senajamah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sinilah ancaman pemikiran apatah lagi yang kita bincangkan ini, Islam liberal ini. Antara kita kena pasti ciri-ciri ini, dan pihak berkuasa tempatan memang memerhatikan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Al-Sunnah wal Jamaah. Memang cuma nak membenteras itu dia perlukan usaha yang menyeluruh. Sebab dia bukan semudah kita tangkap ayam kan, bukan semudah tu. Kadang-kadang mereka pun menyamar musang berbulu ayam pula. Kadang-kadang belum lagi berbicara soal taqiyah. Macam contoh Syiah kan, taqiyah ni mereka boleh kata saya bukan. Mereka pandai untuk menutup itu. Kalau katalah kita duduk selama kita ni, kita bincang tentang Al-Sunnah wal Jamaah, mereka boleh mengatakan ya saya Al-Sunnah wal Jamaah, ya. Mereka bahasa mudah ni, pura-pura mudah lah. Mereka senang nak bermuka-muka lah. Sebab mereka bukan berasaskan yang benar. Mereka tidak berasaskan benar. Maka di situ di mas sekalian, mereka bolehlah bermuka-muka, tak ada masalah lah. Jadi benar, cukup berbahaya untuk anak muda. Sebab tu kita kena musang berbulu, ayam berbulu musang. Itu dah terang-terang nampak lah tu. Macam tadi tu kesesatan yang nyata. Dah terang-terang nampak lah. Tapi jaranglah nak berbulu musang kan. Biasa kan berbulu ayam lah di dalam reban ayam. Dia tengok tempat lah. Kalau berbulu musang mungkin di dalam kandang musang. Nak terkam musang, maka dia kenalah berbulu musang.
Jadi yang biasa nak terkam ni musang, maka dia terpaksalah berbulu ayam. Itu cara dia. Jadi selanjutnya yang mulakan Allah Ta'ala. Maka kesimpulan awal yang kita boleh simpulkan, dia kata dengan generasi ke depan anak kita ni, maka kita sebagai penjaga dia, mak ayah lah, kita kena tahu, kita kena ada ilmu yang benar untuk memastikan ciri-ciri dia. Pemerhatian, pemantauan tu mesti kena selalu pada kalau kita tengok media sosial sekarang, tengok anak kita ni dia suka tengok apa kat handphone, kita tahulah dia banyak share apa, dia pernah tengok apa. Sebab banyak share, banyak tengok juga akan menentukan dia ni cenderung ke mana. Kita akan nampak dia ni cenderung ke mana. Kat situ kita boleh nampak. Zaman sekarang zaman yang ialah banyak, Allah dah bantu juga dengan arus kemodenan ni. Akhirnya kita boleh juga trace cenderung dia tu dengan media sosial lah. Tengoklah kalau dia cenderung ke aliran mana kan kita boleh nampak lah. Dia suka share apa, ataupun dia cakap tentang apa. Kita pula adalah ilmu untuk nak trigger, nak pastikan anak kita atau siapa saja atau kita ini ke mana. Jadi antara soalan-soalan yang macam tentang tadi, tentang kerendahan hati, macam mana dapat dunia ni, kita boleh tanyakan, kita boleh timbulkan persoalan tu. Adakah dia nampak Allah SWT yang berkuasa atas segala-galanya? Adakah dia nampak bahawasanya sifat keakuan itu satu bersalahan dengan sifat yang Allah nak? Kita boleh wujudkan persoalan-soalan yang bersandarkan kefahaman yang kita nak bina. Baik mas sekalian, alhamdulillah saya kira cukup setakat tu perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Pada siri yang akan datang insyaAllah jika dipertemukan lagi, kita akan sambungkan lagi perbahasan bahayanya ancaman pemikiran terhadap akidah kita, sehingga dia boleh menyebabkan amalan yang kita telah bina itu boleh menjadi debu berterbangan kerana disebabkan pemikiran yang sudah bercampur aduk dengan kerosakan, akhirnya mengganggu kepada iktikad yang ada. Wallahu alam. Menampung maaf daripada saya ada kekurangan, kasar kata tu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Terima kasih kepada Surah An-Nur, Cik Zul dan semua jemaah Surah An-Nur Fasa 3A Semban Selatan. Sama-sama kita membantu untuk mengimarahkan surah An-Nur dengan memberi infak, InsyaAllah. Dan di platform TT yang live juga pada pagi ini, mudah-mudahan Allah pelihara kita, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita di jalan yang benar, insyaAllah. Mohon maaf sekali, insyaAllah kita bertemu pada siang akan datang. Wallahu alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takun tasbih kafarah surat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.